Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam rangka saya membuat beberapa video bagi menjelaskan akidah generasi salafus soleh, generasi awal umat Islam terhadap ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Saya mendapat satu soalan oleh beberapa penonton yang telah berulang sehingga boleh menjadi soalan lazim ataupun FAQ, Frequently Asked Question, di mana mereka bertanya, jika dikatakan bahawa Allah di Arash, maka bagaimana pula dengan ayat 115 surah Al-Baqarah yang bermaksud di mana saja kita menghadap, maka di situlah wajah Allah. Macam mana tu? Kan macam mana Allah di Arash tapi wajahnya di mana-mana pula? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, video ini saya buat khas bagi menjawab soalan tersebut. Sebelum itu, jika ada yang tertanya-tanya apakah, di manakah video-video saya yang menerangkan tentang akidah salafus soleh dalam memahami sifat-sifat Allah, di bahagian description saya ada bagi playlist ataupun senarai video-video saya dalam topik ini. Sila rujuk ya. Exit video ini, tag pada tajuk video, akan keluar description dan sila rujuk di sana. Baik, kembali kepada soalan tersebut. Kalau kita baca ataupun kita dengar soalan itu, perkara pertama yang akan terlintas di kepala kita ialah soalan itu sendiri sebenarnya tak betul. Wujud kekeliruan di sisi orang yang bertanya, ataupun yang lebih berat lagi, wujud secara bawah sedar ataupun secara tidak sedar sifat mujassimah di sisi orang yang bertanya, sifat musyabbihah di sisi orang yang bertanya. Apa maksudnya tu? Wujud sifat menjisimkan Allah, wujud sifat menyerupakan Allah dengan makhluk di sisi orang yang bertanya. Mungkin dia bertanya ikhlas tapi dia tak sedar, tapi soalan tersebut sendiri ada ciri-ciri musyabbihah di dalamnya. Kenapa saya berkata demikian? Kerana mereka memahami apabila Allah berfirman bahawa dia istawa alal arash, mereka memahami bahawa Allah mengambil tempat di arash. Sehingga dengan itu mereka terasa wujudnya contradiction, wujudnya pertentangan dengan di mana saja kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Lalu mereka bertanya, kata Allah di arash, tapi kenapa pula wajahnya di mana-mana? Mereka memahami bahawa Allah ni bertempat di arash dan terhad di arash, sehingga bertentangan pula dengan wajahnya di mana-mana. Kemudian di sini juga wujud salah faham bahawa apabila membaca tentang sifat-sifat Allah, mereka memahaminya bahawa kononnya Tuhan ini beranggota, kononnya Tuhan ini berjasad, sehingga ada wajah, ada tangan, kaki, apa semua tu, dan mereka menggambarkannya sebagai makhluk yang biasalah, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya perbetulkan di sini ya, bahawa apabila generasi salafus soleh, apabila kita berakidah bahawa Allah istawa ala arash, kita beriman dan kita menetapkan sifat tersebut sebagaimana yang Allah khabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Ada 7 ayat tentang istawa itu, tanpa menyerupakan sifat itu atau beranggapan sifat itu adalah mengambil tempat ataupun memenuhi tempat ataupun terikat dengan sesuatu tempat ya. Tak ada kaitan dengan tempat pun. Allah menyifati dirinya istawa ala arash, maka kita pun beriman istawa ala arash. Jangan tukar jadi istaula, jangan pula berfikiran ia adalah kaitan dengan tempat atau sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Allah mengkhabarkan tentang sifat-sifatnya, ia bukanlah anggota, ia bukanlah mewakili satu jasad atau tubuh badan. Jangan berfikiran sedemikian, jangan beranggapan sedemikian. Allah menyifati sifatnya seperti itu, kita beriman dengannya. Jangan pula tokok tambah ataupun beranggapan ataupun terbayang-bayang itu adalah seperti anggota, itu adalah seperti jasad ya. Maka kita, jika adanya kefahaman yang betul ini, maka tak akan timbullah Allah di arash, jasad, Allah di arash, wajah di mana-mana, macam mana pula ni? Tak akan timbul soalan itu. Baik, sekarang kita kembali kepada ayat 115 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan bagi Allah lah timur dan barat,
maka di mana jua kamu menghadap, maka kamu akan menemui wajah Allah. Okey, wajah Allah, terjemahan harfiah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ayat ini secara zahirnya nampak macam fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka ke mana jua kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Seolah-olah wajah Allah ni di mana-mana jua. Lalu macam mana tu? Baik. Ada beberapa perkara saya nak terangkan tentang ayat ni. Pertama sekali, sangat penting. Pertama sekali, bukan semua ayat Quran dan hadis sahih yang membicarakan tentang Allah secara automatik menjadi dalil sifat Allah. Saya ulangi, bukan semua ayat Quran dan hadis sahih yang membicarakan tentang Allah secara automatik kita ambilnya dan kita menjadikannya sebagai salah satu sifat Allah. Bukan semua ayat. Itu penting ya. Sebagai contoh ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Azza wa Jalla bertanya pada hari akhirat kelak, "Wahai anak Adam, aku sakit. Kenapa engkau tidak menziarahi aku?" Sahih ni, Sahih Muslim. Dan kita akan lihat beberapa ustaz yang anti kepada akidah salafus soleh. Mereka bertanya dengan cara menyindir. Tengok tu. Dia orang ni nak pegang zahir ayat, nak pegang zahir hadis, zahir ayat Quran. So sekarang ni macam mana? Allah sakit ke? Macam mana sekarang ni? Kan kena takwil. Padahal hadis tersebut, generasi salafus soleh tidak memahaminya sebagai dalil yang menetapkan sifat Allah. It is not talking about sifat Allah. Okey, jadi saya ulangi ya, bukan semua ayat Quran, semua hadis apabila ada membicarakan tentang Allah secara automatik ia menjadi dalil untuk mengisbatkan, untuk mensabitkan sifat Allah. Terhadap hadis itu, saya ada jelaskan dalam video yang berasingan, judulnya Keutamaan Ziarah Pesakit. Sila tonton penjelasan untuk hadis itu. Ada saya bagi di bahagian description di bawah, link untuk video tersebut ya. Maka kembali kepada ayat 115 surah Al-Baqarah. Ia bukanlah ayat yang membicarakan tentang sifat Allah. Ataupun lebih tepat, saya rephrase lebih tepat, para ahli ilmu berbeza pandangan sama ada ayat 115 surah Al-Baqarah ini membicarakan tentang sifat Allah ataupun tidak. Dan secara ringkasnya terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan pertama berkata, ayat ini tak ada kaitan dengan sifat Allah dan bukannya berbicarakan tentang sifat Allah. Ia sebenarnya sedang berbicara tentang kiblat, arah kiblat. Perkataan wajah di situ maksudnya ialah kiblat. Bukan nanti. Ini bukan bererti mentakwil sifat wajah kepada kiblat, bukan. Ayat ini sendiri pada asalnya tidak berbicara tentang sifat Allah. Ia berbicara tentang kiblat. Okey, apakah dalil bahawa wajah di sini bermaksud kiblat? Dalilnya ialah ayat 148 surah Al-Baqarah tu sendiri. 148 surah Al-Baqarah. Mari sama-sama kita baca rangkap yang pertama. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Walikullin, dan bagi setiap apa ni? Setiap penganut agama, bagi setiap umat. Wijhatun, wajah di sini, wijhatun maknanya apa? Kiblat. Huwa muwaliha, yang ia menghadap kepadanya. Maknanya apa? Bagi setiap umat, sebelum umat Muhammad, bagi setiap umat, masing-masing ada kiblat yang mereka menghadap kepadanya. Jadi perkataan wajah bermaksud kiblat. Salah satu maksud wajah ialah kiblat. Okey, sila rujuk ayat 148 surah Al-Baqarah. Walikullin, dan bagi setiap siapa ni? Setiap penganut agama, setiap umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wijhatun, wajah ni, tetapi yang dimasukkan ialah kiblat. Huwa muwalliha, yang dia ataupun mereka menghadap kepadanya. Maka kembali kepada ayat 115 surah Al-Baqarah. Apabila Allah berfirman fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, ia bermaksud ke mana jua kamu menghadap, maka di situlah
wajah Allah kan? Maksudnya ialah di situlah kiblat Allah. Ini bukan takwil wajah kepada kiblat, tetapi maksud wajah di sini ialah kiblat. Demikianlah penjelasan Abdullah ibnu Abbas. Demikianlah penjelasan Ikrimah dan sahabat lain seperti Mujahid, ya, yang boleh kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maksud ayat ini ialah ia berbicara tentang kiblat. Dan di sini itu maksud ayat, tetapi dari sudut hukum fiqhnya pula, sudut hukum fiqh pertama, apabila berbicara tentang solat fardu yang 5 kali sehari itu, maka ia terbahagi kepada 2 keadaan. Pertama, dalam keadaan normal, kita wajib menghadap kepada Kaabah. Kiblat kita ialah Kaabah berdasarkan ayat 149-150 surah Al-Baqarah. Kes pertama. Kes kedua, solat fardu. Solat fardu di mana kita menghadapi kesukaran untuk menghadap kiblat, baik kerana kita tidak tahu arah kiblat ataupun kita tahu tetapi tidak dapat menghadapnya. Sebagai contoh, kita pergi buat umrah Kuala Lumpur, Jeddah. Memang flight tu menghadap kiblat, tak mengapa. Tapi dah habis umrah, Jeddah balik Kuala Lumpur, kita tahu kiblat belakang kita, tahu arah ni. Tapi nak semayang, macam mana ni? Kita tanya anak kapal, nak semayang di ruang pintu tu boleh ke tak? Dia kata tak boleh, ada servis. Ataupun cuaca tidak baik, asyik bergoyang-goyang, tanda memakai tali pinggang keselamatan sentiasa terpasang. So, kita nak semayang duduk. Sekarang ni kita tahu arah kiblat. Kiblat tu belakang. Tapi macam mana? Bagi kes yang kedua ini, di mana ada kesukaran menghadap kiblat, tahu tetapi tak boleh hadap, maka barulah dia merujuk ayat 115 surah Al-Baqarah ini. Maka apabila tak boleh nak hadap kiblat, di mana saja jua pun boleh, ya. Bukan saja orang musafir, katakan orang yang sakit, terdampar di hospital, dia tak boleh nak bangun, tak boleh nak bergerak, arah katil dia pula tidak menghadap kiblat. Dia tahu, dia tengah terbaring, tengok kat siling tu ada kiblat, ada arrow tu menghadap sana. Dia nak mengiring tak boleh, nak pusing tak boleh, macam mana? Dia tahu kiblat ni. Jadi bagi kes seperti ini, dia tetap semayang tanpa menghadap kiblat. Dan bagi kes seperti ini, ayat 115 surah Al-Baqarah ini valid ke atas dirinya. Ini bagi orang yang, saya ulangi, mengalami kesukaran. Adapun bagi orang yang normal, bagi mereka ialah ayat 149-150 surah Al-Baqarah, ya, yang ini menghadap kepada Kaabah. Okey, jadi bagi solat fardu, 2 kes, ya. Kes normal, menghadap Kaabah. Kes yang kesukaran, sama ada kerana tidak tahu ataupun tahu tapi tak boleh menghadapnya, maka dia boleh solat ke mana jua berdasarkan ayat 115 surah Al-Baqarah, dan solatnya itu adalah sah. Ia bukanlah solat hormati waktu, ia bukanlah solat lebih kurang saja, nanti dah sihat aku qada, nanti dah sampai destinasi aku qada. Bukan, ia adalah solat yang sah dan tidak perlu lagi diqada selepas itu. Maka solatlah dengan sungguh-sungguh, jangan lebih kurang je. Ini solat hormati waktu, lebih kurang je, nanti dah sampai destinasi aku qada lah. Okey, bukan begitu, ya. Baik, ini untuk solat fardu. Kemudian untuk solat sunat ketika musafir. Listen to my words carefully. Solat sunat ketika musafir. Setahu saya tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa boleh solat sunat ketika musafir tanpa menghadap kiblat. Tanpa menghadap kiblat. Ada beberapa hadis-hadis Nabi SAW dalam bab ini. Saya pun ada satu bab khas tentang perkara ini. Saya ada bagi di bahagian description. Ringkasnya, Nabi SAW apabila musafir, baginda biasa solat sunat di atas kenderaan dan baginda tidak berusaha untuk menghadap kiblat. Ke mana saja kenderaan sedang menuju, baginda solat saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda sedang musafir, baik dalam bas ekspres, baik dalam kereta api, baik dalam kapal terbang, baik dalam kapal laut, atau kemudian ada roket. Okey, ada roket, boleh sembahyang sunat, sunat duha, sunat witir, sunat tahajud dan sebagainya tanpa perlu menghadap kiblat, di mana bagi anda ayat 115 lah ini menjadi dalil bagi anda. Okey, solat sunat ketika musafir. Okey. Kemudiannya juga kepada orang yang berdoa. Ketika berdoa, yang lebih utama ialah menghadap kiblat, sebagaimana Nabi SAW
pernah apabila untuk solat istisqa, solat meminta hujan, lalu apabila baginda berdoa, baginda menghadap ke kiblat, ke arah Kaabah. Adapun itu yang lebih utama. Tapi kalau kita tak tahu kiblat arah mana, ataupun kita tidak ada kesukaran untuk menghadap kiblat, kita boleh berdoa menghadap ke mana jua, sebab di mana-mana jua itulah kiblat Allah untuk kita umat Muhammad menghadap kepadanya, ya. Dan contoh yang paling jelas ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberi khutbah Jumaat, dalam khutbah kedua ada doa. Kan khutbah kedua ada doa di mana bukan diangkat tangan tapi diangkat isyarat saja. Baginda menghadap makmum, membelakangkan kiblat. Jadi boleh berdoa tanpa menghadap kiblat, kerana dalam kes seperti ini di mana jua adalah kiblat kepada kita umat Islam ini. Okey, jadi dalam bab doa menghadap kiblat ini ada dalam buku saya, soal jawab adab-adab berdoa, boleh muat turun secara percuma. Saya ada bagi link di bahagian pautan. Kalau saya lupa, bagi tahu, ya. Jadi tuan-tuan, saya ulangi, ya. Bagi setiap umat mereka ada kiblat masing-masing, tetapi bagi umat Muhammad, ke mana jua kita menghadap, itulah kiblat kita. Kecuali bagi solat fardu, hendaklah kita menghadap ke arah Kaabah dalam suasana sehat, dalam suasana mampu, dalam suasana mengetahuinya. Okey, jadi itulah beza ataupun maksud ayat 115. Ia bukan berbicara tentang sifat Allah, ia berbicara tentang kiblat. Di sini saya nak bagi sedikit info tambahan tentang nasikh dan mansukh. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ada perbincangan bahawa ayat 115 ini telah dibatalkan oleh ayat 149, 150 surah Al-Baqarah. Ayat ini berkata mana-mana pun kiblat, tapi ayat 149, 150 berkata, bermaksud kiblat kita ialah Kaabah. Maka ayat 149, 150 itu membatalkan ayat 115 surah Al-Baqarah. Dan kemudian kalau sebagai contoh kita rujuk dalam tafsir Ibn Katsir, dinukil perkataan ataupun pendapat beberapa tokoh generasi salafus soleh tentang pembatalan ini, ya. Di sini saya nak bagi tahu satu poin penting, perbezaan antara salaf dan khalaf. Di sisi generasi salafus soleh, apabila mereka membicarakan tentang nasikh dan mansukh, mereka bukanlah bermaksud pembatalan secara mutlak, tetapi yang mereka maksudkan ialah pengkhususan, pengkecualian, perincian, pembatasan, bukanlah pembatalan secara mutlak. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Al-Muwafaqat oleh Imam Asy-Syatibi, ya, ada penjelasan lebih lanjut. Jadi apabila generasi salafus soleh berkata ayat 115 ini telah dibatalkan oleh ayat 149, 150 surah Al-Baqarah, bukanlah mereka bermaksud pembatalan secara mutlak, akan tetapi mereka maksudkan ialah pengecualian. Bererti bagi kita umat Muhammad, semua direction, semua arah adalah kiblat kita, kecuali untuk solat fardu, di mana solat fardu hendaklah menghadap kepada Kaabah. Dan juga apabila kita sedang sihat, apabila kita mengalami kesukaran untuk menghadap kepada kiblat, maka kita boleh menghadap ke mana jua. Sebab sekali lagi saya ulangi, ya, di sisi generasi salafus soleh, nasikh dan mansukh yang mereka maksudkan itu ialah pengecualian, perincian, pembatasan, mutlak muqayyad, ya, dan sebagainya. Ia bukanlah pembatalan secara total, secara keseluruhan. Okey, ini sebagai poin tambahan dalam ilmu usul fiqh. Baik, ini pandangan pertama. Okey, yang cerita panjang ni pandangan pertama yang berkata ayat 115 surah Al-Baqarah ini bukan berbicara tentang sifat Allah, tetapi sedang berbicara tentang hukum kiblat bagi umat Muhammad. Kita ya, umat Muhammad. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua berkata, ya, ayat 115 surah Al-Baqarah ini, ia sedang membicarakan tentang wajah Allah, tentang sifat Allah, yang ini wajah Allah. Maka sikap kita ialah menerimanya, beriman kepadanya, dan cukup, jangan bincang lanjut. Okey, sebab apabila kita bicara tentang sifat wajah bagi Allah, janganlah pula tanya, wajah ni sepatutnya besar ni, kalau di mana-mana jua besar mana pula wajah tu.
Kan? Jangan duk fikir lanjut macam tu. Jangan duk fikir wajah Allah tu kita cuba memahami dengan kefahaman makhluk, dengan kefahaman seperti mana kita yang lain, lalu macam mana wajah ni? Okay. Itu yang tak menjadi. Bila kita membaca, kalau kita nak menerima ayat 115 surah Al-Baqarah ini sebagai membicarakan tentang sifat Allah, maka kita terima saja. Kita faham wajah dan selebihnya kita serah kepada Allah tanpa berfikir lanjut, tanpa bertanya ciri-cirinya macam mana, kaifiatnya macam mana, ya. Dan di sinilah apabila kita membaca sebahagian kata-kata generasi salafus soleh bahawa terhadap ayat-ayat Quran, terhadap hadis-hadis yang membicarakan tentang sifat Allah, mereka hanya melaluinya. Mereka hanya melaluinya tanpa berhenti ke apa. Yang maksudnya apa? Mereka baca, mereka faham berdasarkan makna yang lanjut, tapi mereka tak berhenti untuk fikir, macam mana tu ya? Wajah sana ke? Wajah macam ni ke? Macam tu ke? Itu maksudnya. Bukan mereka baca langsung tak faham. Mereka baca, mereka faham berdasarkan zahir ayat. Mereka faham sebab Allah SWT dalam Al-Quran menyuruh kita, dan juga mereka tadabbur Al-Quran, dan mereka sudah tentu mentadabbur ayat ini juga, dan mereka juga baca wajah. Cuma mereka mensabitkan bagi Allah sifat wajah. Okey, mereka memahami wajah itu apa, tetapi mereka tidak bicara lanjut, tidak fikir lanjut, dan tidak bertanya atau membicarakan tentang kaifiat dia. Jadi ini pandangan yang kedua. Tapi sejauh kajian saya, pandangan pertama ini yang lebih kita kata lebih ramai, ataupun pandangan majoriti. Majoriti memandang ayat 115 surah Al-Baqarah ini sebagai membicarakan hukum kiblat, tak ada kaitan dengan sifat Allah. Pandangan minoriti ada yang berkata ia berbicara tentang sifat Allah, yang ini sifat wajah. Tapi minoriti, ya. Sebab kalau kita baca kitab-kitab daripada para imam generasi salafus soleh, ketika mereka membicarakan tentang sifat wajah bagi Allah, mereka mengemukakan sejumlah ayat-ayat Quran, hadis-hadis sebagai dalil, tapi mereka tak kemukakan ayat 115 surah Al-Baqarah ini sebagai salah satu dalil bagi menetapkan, bagi mengisbatkan sifat wajah bagi Allah. Berarti apa? Mereka tidak memahami ayat ini sebagai berbicara tentang sifat Allah. Sebaliknya, ia berbicara tentang kiblat bagi kita umat Muhammad. Baik, so rasanya itu sajalah yang saya nak jelaskan. Boleh faham ya? Boleh faham ya? Jadi sedikit ulang kaji poin-poin penting. Sedikit lagi, bila kita membaca tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, jangan memahaminya dengan kefahaman makhluk. Kita kata itu adalah sifat Allah, kita beriman dengannya, kita faham maksudnya yang the first understanding ni. Jangan duk fikir banyak-banyak. Okey, dan kita serah kaifiatnya kepada Allah. Jangan beranggapan sifat itu seperti anggota, seperti ada jasad, ada tubuh badan dan sebagainya. Juga jangan berfikir itu adalah tempat, lalu Tuhan pun tertakluk kepada tempat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan semua ayat Quran dan hadis yang membicarakan tentang Allah secara automatik menjadi dalil menetapkan sifat Allah. Secara automatik menjadi dalil mengisbatkan sifat Allah. Bukan begitu. Okey? Manakah ayat Quran dan hadis, kita kena rujuk kitab-kitab yang berbicarakan tentang sifat-sifat Allah daripada kalangan generasi salafus soleh, ya. Sebagai contoh, ayat 115 ni, sejauh kajian saya, bila mereka membicarakan sifat Allah, sifat wajah bagi Allah, mereka tidak meletakkan ayat ini sebagai salah satu dalil. Alright? Poin ketiga, ayat 115 surah Al-Baqarah ini wujud perselisihan di kalangan para ahli ilmu, apakah ia membicara tentang sifat Allah atau bukan. Sejauh kajian saya, kebanyakannya berpandangan bukan, sebab ia sebenarnya sedang berbicara tentang hukum kiblat. Hukum kiblatnya ini secara umum, secara khusus bagi solat fardu, ayat 149, 150 surah Al-Baqarah. 149, 150 surah Al-Baqarah. Okey. Ada sebahagian lain yang berkata ayat ini memang sedang berbicara tentang sifat Allah, yang ini sifat wajah.
dan kita beriman kepada ayat ini sebagaimana ia datang tanpa kita bertanya lanjut tentang apa dan bagaimana sifat itu, ya. Jadi itu sebagai kesimpulan, moga-moga dapat menjawab soalan lazim mereka yang bertanya tentang ayat 115 surah Al-Baqarah ini. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.